Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda. Anda bersama saya, Hafiz Olsen, dalam Bicara Diari Darawat ataupun Bicara DR untuk minggu terakhir pada bulan Julai. Malam ini 29 Julai 2021. Saya yakin dan percaya anda kini sedang mendebar-debar menunggu keputusan perlawanan antara Lizzie Jia dan juga Cheng Long ketika ini yang disiarkan secara langsung juga di platform RTM juga. Saya juga terima kasih, mungkin ada yang tengah tengok dua tab ketika ini. Satu nak tengok Bicara DR, satu nak tengok Olimpik dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Namun kita teruskan juga perbincangan pada malam ini dalam Bicara DR untuk kita bercakap dengan topik-topik yang khusus dan juga pastinya berkaitan dengan pandemik COVID-19. Baik, saya akan bergerak ke sebelah untuk melihat data terkini berkenaan dengan kes jangkitan COVID-19 yang hari ini masih lagi mencatatkan angka yang tinggi sebanyak 17,170 kes. Sedikit menurun daripada semalam, namun masih lagi sekitar 17,000. Angka yang cukup membimbangkan. Namun kes sembuh baru juga mencatatkan angka yang tinggi, sekitar hampir 13,000. Ini sebanyak 12,930. Di mana peratusannya sekitar 82%. Dan juga kes kematian yang dilaporkan ini sebanyak 174. Ini adalah angka yang cukup tinggi dalam tempoh beberapa hari, melepasi angka 200 dan hari 174, dan jumlah kes aktif hampir sahaja 180,000. Kalau kita lihat kepada pecahan negeri, sudah tentu Selangor masih lagi berada di tempat pertama ataupun mendahului di sini, 7,163, diikuti Kuala Lumpur 2,138. Kalau kita lihat di sini juga Kedah dan juga Johor mencatatkan peningkatan yang agak drastik di sini, termasuklah di Kelantan dan juga di Pahang dan juga hanya Perlis dan juga Labuan ketika ini, dan juga Putrajaya mencatatkan 2 digit sahaja. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada Labuan, sudah pun mencapai 80% populasi di Labuan telah pun divaksinasi. Dan kejayaan ini dapat membuktikan bahawa vaksinasi ini adalah berkesan untuk membendung penularan yang lebih teruk. Dan seterusnya kita lihat juga jumlah kategori ataupun CAT yang kita panggilkan ini, bagi kategori 1 sehingga 5, kalau anda perasan di infografik yang dikongsikan ini, semua kes adalah tiada sejarah vaksinasi. Ini penting. Kalau anda ambil vaksinasi, kemungkinan anda dijangkiti itu ada, namun mungkin anda akan hanya berada di kategori 1 dan juga kategori 2. Ini adalah penting untuk anda faham dari segi pecahan jumlah jangkitan yang dilaporkan setiap hari. Dan kalau kita lihat pula, ini juga penting untuk saya kongsikan kepada anda, dan dijangkakan seperti mana dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, bahawa kes mungkin tinggi untuk beberapa minggu ini apabila self-test COVID test kit ini telah pun dijual kepada awam. Ini adalah 5 dan 6 produk setakat 29 Julai yang dimaklumkan oleh KKM yang dibenarkan dijual di farmasi ataupun mana-mana fasiliti kesihatan. Anda boleh menyemak kesihatan anda dan juga melakukan ujian ke diri sama ada anda positif COVID-19 ataupun tidak, dan anda perlu laporkan hanya melalui akaun My Sejahtera anda. Jadi anda boleh dapatkan dengan harga-harga tertentu. Dan kalau kita lihat, inilah kadar vaksinasi di Malaysia ketika ini. 18.7% sudah pun lengkap 2 dos. Alhamdulillah, kita semakin hari semakin laju. Semalam saja lebih 500,000 untuk beberapa hari ini. Ini menunjukkan kita berada di landasan yang tepat. Jadi ketika ini 18,946,048 dos telah pun diberikan. Dan kita masih lagi mengharapkan sasaran 80% dan anda perlu terus mendaftarkan diri. Tidak ada lagi tempoh wait and see ini kerana ianya telah pun terbukti tiada kes dilaporkan akibat vaksinasi ini. Jadi anda perlu segera mendaftarkan, dan kepada anda yang telah pun dapat janji temu, jangan lupa, jangan culas dan sebagainya kerana ini akan mengganggu pergerakan program vaksinasi kita. Baik, pada malam ini, tajuk yang sangat dekat dengan hati saya, tidak mana saya mengalami gejala itu, tapi penting untuk kita bawakan khususnya dalam minggu-minggu ataupun dalam keadaan pandemik ini. Kita saksikan apa yang kita ingin bincangkan malam ini.
Baik, anda sedang menyaksikan di saluran berita RTM dan juga Facebook Live berita RTM. Itu dah sedikit teaser kita tunjukkan kepada anda tentang topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Gangguan bipolar. Mungkin ada antara yang kita selalu dengar perkataan ini dan ada juga mungkin yang tidak pernah dengar. Adakah anda salah seorang daripada yang dikatakan menghidapi gangguan bipolar ini? Anda boleh angkat persoalan anda di ruangan Facebook anda untuk kita maklumkan kepada tetamu kita pada malam ini di Facebook Berita RTM. Dan bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Aminuddin, pakar perunding kanan sekretari pengarah UM Cares. Apa khabar Prof? Khabar baik. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita bincangkan yang saya katakan tajuk yang sangat dekat dengan saya. Apa yang saya fahamlah bipolar ni, kita macam umpama topeng lah. Ada topeng yang gembira dan juga ada topeng yang sedih. Namun itu pemahaman yang mungkin saya faham. Tapi dari segi fakta perubatannya, diagnosisnya bagaimana dan sebagainya, kita perlu ajukan kepada Prof sendiri untuk maklumkan mungkin bahasa yang mudah ataupun layman ini untuk kita maklumkan kepada awam, penonton kita, apa sebenarnya bipolar ni Prof? So kalau kita tengok dari segi nama ni sendiri itu bipolar, maknanya ada dua polar lah. So biasanya dalam konteks yang kita selalu bincangkan isu kemurungan. So dalam bipolar ni yang pertama dia adalah satu masalah gangguan di segi emosi atau mood, ya. Yang kedua biasanya dia ada dua pola, di mana satu pola yang turun atau depresi itu dan satu lagi pola yang meningkat itu. Ya, so kalau kita nak draw tu macam itulah lebih kurang tu. Sebab kata ada topeng yang gembira atau terlalu gembira, lepas tu ada topeng satu lagi yang terlalu sedih. Berbeza dengan isu kemurungan yang sering kita bincangkan, dia tak ada bahagian yang terlalu gembira itu. Dia cuma ada satu episod di mana individu itu mungkin berasa sedih, ya. Tapi untuk isu bipolar ini dia ada dua pola tersebut. Okey, yang dikatakan sebagai dui kutub inilah dalam bahasa dui kutub, ya. Tapi bila doktor terangkan macam ni, saya terbit rasa gusar juga. Saya rasa ramai juga depan kita ni yang terlibat dalam production hari ini. Kadang-kadang kita rasa macam, okey hari ini aku terlalu gembira, esok terlalu sedih. Adakah itu semudah itu untuk kita kenal pasti bahawa mungkin aku ada bipolar macam tu? Tidak Hafiz. Isu dia sekali pertama dari segi isu bipolar ini berbanding dengan isu kemurungan di mana 8 hingga 12% rakyat mungkin mengalami penyakit kemurungan. Untuk bipolar dia adalah agak sekata ataupun agak tetap di mana perastusannya dari segi prevalent cuma 1% sahaja dalam satu masyarakat. Bermakna berbeza dengan isu kemurungan di mana kita sering katakan dalam satu table ada 10 orang contohnya, seorang mungkin ada masalah kemurungan. Bipolar berbeza. Di mana kita perlu 100 orang, mungkin kita akan dapat seorang yang mengalami gangguan tersebut. So jumlah dia kecil. Kedua ni dari segi simptom ni juga agak khusus. Di mana bukan saja memerlukan simptom yang agak ketara dari segi depresi ni, tetapi juga simptom yang kita bincangkan sebagai terlalu gembira tu juga perlu ada khususnya juga. Dan jangka masanya biasanya lama, ya. Mungkin bukan hari ini kita gembira, esok kita rasa tak gembira dah kita bipolar. Tidak. Biasanya dia akan jangka masa 2 minggu atau lebih. Biasanya akan lebih. Dan biasanya akan menyebabkan gangguan sehingga akan menyebabkan individu itu tidak dapat berfungsi dan mungkin akan dibawa untuk menerima rawatan kerana memang dah terlalu dahsyat situasi dia. Kalau bercakap tentang sistem ni, ada simptom ini adakah dapat dikenal pasti sejak dari usia kecil ataupun kita dah meningkat remaja ataupun usia-usia tertentu di peringkat dewasa barulah seseorang itu ataupun penjaga mereka dapat kenal pasti bahawa anak mereka ada simptom dan sebagainya? Prof? So biasanya dari segi simptom ni biasa sering kita lihat individu mempunyai simptom pertama ni dalam umur lingkungan lebih kurang 17 hingga lebih kurang 25 tahun biasanya. Tetapi ada juga dilaporkan bipolar di kalangan anak muda juga, ya, lebih kecil. Dan juga ada kita lihat juga seketika kadang-kadang ada bipolar di kalangan warga yang lebih senior. Tetapi biasanya dia di sekitar umur yang lebih produktif ini, bukan 17 hingga 25 ataupun 30 tahun. That very masa yang agak penting itu dan juga masa itu banyak cabaran-cabarannya. So itu yang menyebabkan kadang-kadang dia punya pencetus untuk menyebabkan individu itu mempunyai penyakit tersebut. Saya melihat kepada laporan yang dikeluarkan oleh World Health Organization WHO mengatakan kalau depression itu lebih kepada wanita. Kalau untuk bipolar pula kalau kita boleh pecahkan mengikut kategori jantina. Tadi kita bercakap tentang umur dan sebagainya. Tapi dari segi jantina lelaki dan wanita, jantina mana yang lebih dominan untuk menghadapi atau menghidapi bipolar ini? So betul dari segi yang Hafiz katakan untuk isu kemurungan biasanya lebih wanita daripada lelaki. Isu contohnya dari segi
kegelisahan pun sama juga, wanita lebih lelaki. Tetapi untuk bipolar ini, dia punya peratusan sama. Satu-satu. Maknanya dia punya risiko untuk lelaki atau wanita sama saja untuk isu bipolar ini. Baik, saya pun dah dapat soalan dekat Facebook. Tadi doktor pun dah Prof dah maklumkan kepada kita berkenaan dengan simptom ada terlalu gembira dan juga terlalu sedih. Namun ada persoalan juga bagaimana ingin kita pasti kalau kata tengah sedih ini, apa kategori yang lebih detail ataupun khusus kalau dalam keadaan gembira ini, gembira yang bagaimana yang dimaksudkan ni? Okey, so kalau dari segi murung itu atau sedih itu, biasanya dia akan mempunyai ciri-ciri atau kriteria-kriteria kemurungan. Ya. So yang pertama, perlu dia ada satu situasi di mana emosi itu negatif. Yang kedua, mungkin kehilangan kebolehan ataupun rasa hendak membuat sesuatu benda yang dia selalu suka. Okey. Itu biasanya simptom yang agak khusus yang perlu diadakan. Di samping itu juga, individu ini akan mempunyai simptom-simptom lain. Biasanya simptom fizikal, kurang atau susah ni untuk tidur, kurang selera makan, selalu rasa penat. Dan juga di perfikiran ni pula, psikologi ni pula selalu dalam keadaan negatif. Dia punya jati diri akan kurang, mungkin akan rasa bersalah, tak bertempat. Dan juga kita risaukan kebiasaan dalam situasi begini, individu itu mungkin akan merasakan bahawa nyawanya ataupun hidupnya tidak bermakna lagi. Di samping itu ada satu lagi simptom yang ketiga, itulah segi kognitifnya. Di mana individu ini mudah lupa. So kalau kita lihat dari segi simptomnya, lebih kepada kemurungan. Cuma berbezanya adalah dia ada pola yang opposite pula. Yang terbalik tu ya. Di mana individu tu akan berasa gembira. Biasanya dia punya gembira tu ada dua jenis. Satu dipanggil hypomania. Di mana jangka waktunya lebih kurang 4 hari. Dari segi simptomnya tidak begitu serius. Tetapi dah lihat ada perbezaan di antara individu itu daripada kebiasaannya. Kalau dia punya simptom itu berlarutan sehingga 7 hari ataupun lebih, dan biasanya lebih, sehingga menyebabkan individu itu mungkin hilang dia punya kewarasan, ya, maka dikatakan sebagai mania. Dan simptomnya macam kita bincang tadi, terlalu gembira, excitable, kadang-kadang cepat marah, irritable, kurang rasa hendak tidur, dia memang tak dapat tidur, dia tak nak tidur di situ, ya. Macam masalah saya juga. Di samping itu juga mungkin juga dia selalu bercakap-cakap laju. So biasa kalau dia diam, tiba-tiba cakap banyak, laju, kuat, ya. Dan banyak fikiran, ya, banyak idea-idea fikiran yang menyebabkan dia sampai mungkin akan melakukan banyak kerja tapi tak dapat siap. Ya, tak dapat siap. So itu individu tersebut mempunyai, kita panggil hypomania atau mania, mengikut jangka masa tertentu. Dan kalau kita biarkan individu dalam keadaan sebegini, mungkin dia juga akan mengalami masalah psikosis. Di mana dia akan hilang kebolehan untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi dia punya psikosis pun lebih kepada moodnya juga. Bermakna kalau di dalam keadaan gembira itu, psikosisnya lebih kepada, contoh dia mungkin mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Mungkin dia ni seorang yang special, contoh dia. Tidak mungkin individu dalam keadaan mania itu mempunyai psikosis yang terbalik. Di mana dia rasa dia bukan yang dipilih, contohnya. Biasanya lebih kepada elemen yang positif sebegitu. I feel attack ya, Prof. Banyak fakta-fakta yang mungkin terkadang saya rasa macam okey, saya mengalami simptom ini. Baik, untuk saya nak dapatkan penjelasan lanjut lagi sebenarnya berkenaan dengan kalaulah ada dua bipolar ini, kita faham dengan disorder kategori 1, kategori 2 ini terlalu sedih, terlalu gembira. Ada tak di mana keadaan mereka yang menghadapi bipolar ini akan ada yang lebih tinggi daripada yang satu lagi? Maknanya adakah mereka hanya terlalu gembira, sedih itu lebih sedikit, ataupun mereka lebih sedih berbanding gembira itu? Itu kita akan gantung dulu persoalan doktor. Prof akan jawab dengan lebih lanjut, dan juga pastinya banyak lagi persoalan yang kita terima di Facebook Berita RTM. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Kalau bercakap berkenaan dengan gangguan bipolar ini, kalau kita lihat kepada fakta dunianya, ramai juga tokoh-tokoh pemimpin dunia, antaranya Winston Churchill, Perdana Menteri Inggeris kita Perang Dunia Kedua. Beliau juga mengakui mengalami bipolar dalam keadaan pemerintahnya, tapi masih lagi dapat menerajui ataupun memimpin kota England ketika itu dengan cemerlang. Jadi inilah bukan satu masalah, dan juga yang boleh dirawat dan juga dapat dikawal perasaan dan sebagainya itu. Prof Madya kita akan terangkan kepada kita. Baik, Prof, tadi saya gantung satu persoalan berkenaan dengan keseimbangan antara sedih dan juga terlalu gembira itu. Ada tak antara
kes di mana pesakit ini hanya mengalami satu sindrom sahaja, di mana terlalu sedih saja, dia tidak terlalu gembira, ataupun adakah mereka terlalu gembira, sedih itu sedikit saja, Prof? Itu satu soalan yang memang bagus. Biasanya dari segi bipolar ni, yang kita sering kaitkan dengan isu bipolar ni adalah mania tadi tu. So kadang-kadang yang pertama, simptom pertama itu adalah simptom yang terlalu gembira itu sampai sehingga dia hilang kewarasannya dan menyebabkan individu itu dari segi tingkah laku dia berubah teramat sangat. Dan semasa waktu itu, biasanya dalam seminggu hingga kadang-kadang 2 atau 3 minggu semasa dia sakit itu, banyak perkara negatif yang berlaku kepada dirinya. Antara simptom bipolar mania itu yang kita risaukan adalah dia punya kehilangan rasa takut. Dan juga dia mengambil risiko yang tinggi. So kadang-kadang contohnya dia akan belanjakan duit dia sampai tiada duit lagi contohnya. Ataupun dia akan menggunakan kereta dengan laju sehingga menyebabkan mungkin kemalangan yang kita tidak ingini. So dalam konteks begitu dengan reckless behaviour begitu yang menyebabkan kadang-kadang kita lihat datang ke kita pertama kali adalah keadaan mania. Itu biasanya dikategorikan sebagai type 1 bipolar. Dan bipolar ni pun ada juga type 2 ni, di mana lebih sering dalam kehidupan individu tersebut situasinya selalu murung. Lepas tu gembira sedikit, murung dalam dia punya kehidupan. Bila dirawat sebagai kemurungan, ubatnya tak lut. Sakit tu dah ada lagi. Sebenarnya itu semasa itu, kalau 2-3 kali kita merawat individu yang dikategorikan sebagai mengalami masalah kemurungan klinikal, tetapi tidak sihat, maka kita perlu fikirkan dia sebalik otak kita ni, adakah dia mengalami bipolar type 2. Type 2. Dan dalam konteks ni juga ada lagi satu lagi kategori dipanggil cyclothymia, yang sering kita tidak lihat, dan juga kadang-kadang ada kategori-kategori lain. Tetapi yang utama adalah kedua-duanya itu. Kalau dia ada cuma satu episod kemurungan, bukan kebarangkalian tinggi dia bukan mengalami masalah bipolar, tetapi isu kemurungan klinikal yang sering kita bincangkan. Jadi bipolar type 1 ni berhati-hati bila Prof kata berbelanja tak ingat dunia ni, jadi add to cart ni pun kena ambil perhatian jugalah, terutama golongan wanita ni kalau shopping tak ingat dunia, Prof. Saya bergurau je lah bab itu. Tapi kalau kita bercakap dalam soal bipolar ini, kalau Prof melihat sendiri dalam tempoh pandemik ini, adakah keadaan ini menjadi satu trigger point kepada mereka yang mengalami bipolar ini? So dari segi dia punya kebarangkalian untuk bipolar itu sama, masih lagi 1%. Masih lagi sama. Tetapi dia punya dari sistem pandemik yang kita ada sekarang ini, dari segi stresnya yang meningkat, memang menjadi satu pencetus kepada individu yang ada kebarangkalian untuk mendapat bipolar tersebut. Di samping itu juga untuk isu ini, mereka yang mengalami bipolar yang telah stabil disebabkan oleh pandemik yang masih berterusan ini, juga ada yang telah goyang. Dan kita lihat dia kembali awal untuk mendapatkan rawatan susulan walaupun dia dah sihat walafiat. Dan saya memang terkesan juga dengan apa yang Hafiz cakap tadi, bahawa individu yang mengalami bipolar ni macam tadi kata Winston Churchill. Ada banyak lagi tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan isu bipolar ini. Sebelum ni pernah dikatakan bahawa Britney Spears bukan mengalami bipolar. Satu lagi artis yang kita selalu dengar tu Demi Lovato contohnya. So dia punya kaitan bipolar ni dengan individu macam ini. Kalau pelukisnya contohnya Vincent van Gogh dikatakan mungkin mengalami bipolar. So dia punya sexiness tu. Dan saya rasa di situ mungkin ramai yang pernah dengar, tetapi bila kita tengok dari segi peratusan ni cuma 1% saja individu yang mengalami masalah bipolar ini. Tadi tertarik saya nak quote balik apa yang Prof katakan bagi kategori bipolar type 1 ni. Kalau memandu itu terlalu laju sehingga membahayakan diri, terlibat kemalangan dan sebagainya. Untuk kategori ini, adakah mereka ini mempunyai tendensi ataupun kecenderungan untuk bertindak di luar jangka selain daripada memandu, mungkin ataupun bertindak untuk mencederakan diri mereka tanpa mereka sedar, atau bagaimana untuk kita faham dalam type 1 ini? So biasanya dalam konteks yang kita bincangkan sebagai reckless behaviour itu, biasanya dia mengambil banyak risiko. So kalau dia drive laju. Kalau dia buat aktiviti itu, contohnya dia nak bungee jump, dia akan bungee jump berlebihan contohnya. Tapi kita kena fikirkan bahawa, kita kena ingat bahawa biasanya individu itu masa personality ini dalam keadaan biasa tidak sebegitu. Dia mungkin seorang yang cermat, seorang yang berjaga-jaga. Tetapi semasa datangnya mania tersebut, ataupun satu pesakit saya panggil the magic moment, dia kata, they call it the magic moment, maka individu itu mungkin akan melakukan benda-benda yang di luar jangkaan kita untuk dia tu.
Dan tetapi dari segi kebarangkalian untuk mencederakan orang, risiko dia sangat kecil. Cuma jikalau mungkin satu simptom yang irritability meningkat, mungkin kalau diprovokasikannya mungkin akan menyebabkan individu bertindak, tetapi biasanya tidak sebegitu. Tapi bukankah kalau kita lihat mereka yang mengalami fasa tahap type 1 ini, kita akan rasa lega melihat mereka gembira ataupun melakukan aktiviti-aktiviti dengan penuh semangat? Adakah itu, bagaimana kita lihat? Adakah, kalau saya melihat macam, oh baguslah kalau mereka rasa sedemikian daripada mereka rasa dalam keadaan sedih. Pada awal dia nampak macam gitulah. Tetapi kalau ada 2-3 hari, nak masuk seminggu, tidak tidur contohnya, bertenaga, mula-mula bangun pukul 3 pagi, nak mengemas rumah contohnya, ya, bercakap sampai tak boleh berhenti, cakap pun kita dah tak faham sangat dah di sini konteksnya, tiba-tiba mengatakan bahawa dia ni Tuhan. Saya rasa itu dah melebihi daripada apa yang kita jangkakan daripada orang biasa yang kita nak dia rasa happy sebegitu. Takut saya bila Prof kata bangun, sebab saya pernah juga bangun pagi kemas rumah ni sebab tak boleh tidur, jadi saya kena jumpa Prof lah kot lepas ini, insya-Allah. Baik, tadi Prof berkata berkenaan dengan soal rawatan, bagaimana sebenarnya kes-kes yang berkaitan dengan bipolar ini. Kalau kita lihat bipolar, depression dan sebagainya ini mempunyai kategori berbeza. Dari segi rawatannya bagaimana? Adakah sama di bawah bumbung yang sama atau bagaimana untuk dijelaskan? Tidak. So, yang pertama sebelum kita even merawat individu yang mengalami masalah bipolar, walaupun kita tahu simptomnya sebegitu, kita masih lagi perlu menyelidik adakah dia betul-betul benar ada mengalami bipolar. Okey. Simptom yang kita bincangkan tadi, yang irritability, gembira dan sebagainya tadi itu, yang mania, hypomania benda simptom itu, boleh juga dikaitkan dengan najis dadah. Okey. Maka individu itu perlu disaring jika dia pernah mengambil dadah-dadah tertentu. Contohnya methamphetamine, ya. Di samping itu juga mungkin kalau dia berubah tingkah laku dia dengan mendadak, ataupun dengan simptom yang kita pun pertama kali jumpa. Juga perlu kita kita perlu selidik sama ada dia mengalami barah otak. Okey. Kadang-kadang juga barah otak boleh menyebabkan perubahan tingkah laku sebegini, ya. Yang ketiga tu, kita juga perlu mungkin mengambil darah untuk thyroid. Kerana beguk tu, hyperthyroid, thyroid yang berlebihan juga akan menampakkan simptom-simptom mania tersebut. Di sebalik itu juga, kalau dia mengalami masalah kemurungan, perlu juga kita selidik untuk masalah atau penyakit lain. Kadang-kadang ada penyakit seperti apa dipanggilnya penyakit-penyakit medical yang lain boleh mimik juga simptom sebegini, yang di mana kalau kita dapat jumpa penyakit dia dan rawat, tak ada lagi simptom sebegitu. So mereka ini tidak mengalami masalah bipolar, tetapi mempunyai simptom-simptom bipolar tetapi dikaitkan dengan masalah perubatan yang lain. Banyak sangat ilmu baru kita dapat pada malam ini. Kalau dalam kategori bipolar, ini penting tak saya untuk tanyakan, kalau seseorang itu dikategorikan sebagai bipolar, adakah mereka ini boleh terjatuh dalam kategori depression dalam masa yang sama, anxiety dalam masa yang sama, ataupun hanya satu kategori saja bila didiagnose sebagai pengidap bipolar itu? Betul. Yang dia lebih kepada, kalau penyakitnya adalah kegelisahan, maka kebarangkalian tinggi dia tak ada penyakit-penyakit lain. Ya, tapi kalau dia mengalami masalah kemurungan, dia tak mungkin mengalami masalah bipolar tersebut. Bipolar itu satu diagnosa yang atau diagnosis yang khusus untuk mereka yang mengalami, macam kita bincang tadi, either much lows with one hypomanic episode ataupun satu manic episode dengan mungkin satu depressed episode dalam kehidupan individu tersebut. Dan kalau kita balik kepada soalan Hafiz tadi itu, adakah beza ni dari segi rawatan untuk murung dengan bipolar? Memang berbeza. Kalau kita rawat individu itu kemurungan klinikal yang kita sering kita dengar ni, depression, untuk penyakit bipolar tidak akan baik. Sama juga di sebaliknya. Tidak akan baik. Tidak akan baik di mana mungkin dia masih lagi sakit. Simptom dia masih berterusan. Tapi bila kita dapat diagnosa yang betul dan kita rawat dengan cara kita rawat untuk bipolar pula, untuk individu yang mengalami bipolar tetapi dikatakan mungkin mula-mula itu rasa macam dia ada depression, maka pada masa itu kita akan lihat ada perubahan dari segi perawatan yang diberikan. Okey. Ini maknanya kalau tidak boleh dirawat, pastinya ada cara untuk kita sekurang-kurangnya mengelakkan keadaan lebih teruk. Apa cara lain yang membolehkan, kalau dah dapat rawatan dan kita faham mereka ini tidak boleh dirawat sepenuhnya, apa cara lain untuk memastikan bahawa mereka dalam keadaan stabil sepanjang masa? So bila kata-kata tadi tidak rawat tu maknanya dari segi mungkin dia ni mengalami diagnosa yang salah. So maknanya perawatan yang diberikan bukan yang sesuai untuk diagnosa tersebut, ya.
Maknanya depression diberikan rawatan bipolar. Bipolar diberikan rawatan untuk depression. Itu yang saya maksudkan di situ. Ya. Tapi jikalau kita, yang penting itu adalah kita perlu memastikan bahawa kita sering berfikir. Kalau individu itu datang dengan isu kemurungan tapi kita dah rawat tak baik-baik juga, mungkin dia mengalami masalah murung. Kalau individu itu mempunyai masalah bipolar juga, terutama dia negative symptom itu, yang lebih kepada yang murung itu tapi tak baik-baik juga, mungkin dia ada bipolar. So kita perlu selalu sering memfikirkan akan adakah diagnosa lain, dan kita perlu juga fikirkan sama ada kita perlu membuat perincian yang lain macam kita bincang tadi lah, memastikan bahawa mungkin individu ini tidak ada masalah bipolar, rupanya dia ada masalah dadah rupanya contohnya. So di situ yang perlu kita fikirkan. Dari segi perawatan yang boleh diberikan untuk mereka untuk mengelakkan ataupun mengurangkan simptom sebegini untuk mereka yang berisiko. Ya. Yang paling penting adalah tidur. Untuk masalah mood disorders ni, murung, bipolar, tidur tu sangat penting. Kalau ikut kajian pun, kalau individu tu berisiko tinggi, ibu bapa mungkin ada bipolar contohnya. So maknanya anak tu kecenderungan ataupun peratusan ni tinggi untuk mendapat bipolar juga. Perlu dididik daripada awal, tidur tu sangat penting. Because that risk is always there. Dan juga penyesuaian rawatan itu penting. Kalau kata bipolar, maka perlu dirawat secara bipolar itu sendiri. Baik, banyak lagi persoalan. Saya akan meneliti soalan-soalan yang perlu dan juga penting untuk diangkat daripada Facebook Berita RTM. Anda boleh terus tanyakan persoalan. Namun kita berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Jangan lari daripada tempat duduk anda. Kita kembali seperti dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Anda masih lagi dalam Bicara DR. Cuma kita paparkan kepada anda satu lagi kapsul farmasi. Namun sebelum ini, mungkin kita tayangkan sedikit berbeza. Namun pada malam ini, kita akan langsung secara Skype dalam talian bersama dengan Safhatul Nur Subhi bagi membincangkan apa yang ingin Safhatul kongsikan kepada kita berkenaan dengan bipolar ini sendiri. Safhatul akan berkongsi secara dalam talian. Katanya tajuknya pada malam ini adalah berkenaan dengan ubat dalam kecelaruan bipolar. Safhatul, apa khabar? Baik. Baik, Safhatul, mungkin ini ruang untuk Safhatul untuk jelaskan kepada kita berkenaan dengan ubat dalam kecelaruan bipolar. Silakan Safhatul. Okey, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkait dengan topik kita pada malam inilah, gangguan bipolar, iaitu ubat dalam rawatan kecelaruan bipolar. Okey, kecelaruan bipolar atau bipolar disorder ni juga dikenali sebagai kemurungan manik. Jadi boleh menyebabkan perubahan pada mood, aktiviti, tenaga dan keupayaan seseorang tu nak buat tugas-tugas harian. Jadi ia dikenali sebagai bipolar sebabnya ia melibatkan kesedaran emosi antara kemurungan dan gembira yang melampau. Jadi kalau alami kesedaran bipolar ni, dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor supaya rawatan dapat diberikan pada peringkat awal. Okey, pertama doktor akan mengusulkanlah ubat yang bersesuaian untuk mengawal gejala bipolar yang dihidapi ini. Bila gejala dah terkawal, pesakit akan diberikan rawatan pengawalan iaitu maintenance treatment untuk kita kurangkan risiko episod gangguan bipolar ini daripada berlaku semula, atau panggil relapse. Jadi penting untuk pesakit ambil ubat mengikut arahan dan tempoh yang ditetapkan oleh doktor. Okey, ada pelbagai rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit, contohnya ubat-ubatan, psikoterapi, sokongan sosial dan juga spiritual. Mereka boleh dirawat dengan menggunakan kombinasi rawatan yang berbeza. Ubat akan diberikan kepada pesakit bergantung kepada tahap dan juga jenis bipolar yang alami. Okay, contoh ubat-ubatan yang kerap digunakan seperti ubat penstabil mood atau emosi seperti lithium, ubat antipsikotik contohnya olanzapine, ubat anti kemurungan contohnya dari kumpulan ubat tricyclic antidepressants dan sebagainya. Jadi secara amnya ubat-ubat ini bertindak dengan cara dikawal ketidakseimbangan hormon-hormon yang terlibat. Dan yang keempat,
kombinasi ubat anti kemurungan dan antipsikotik. Jadi doktor akan tentukan sama ada perlu tak bagi satu jenis ubat sahaja ke atau gabungan ubat untuk memberikan kesan optimal. Yang penting ubat perlu diambil ikut dos dan kekerapan seperti yang telah diarahkan oleh doktor atau farmasi, dan ingat elakkan ambil ubat dengan dos dan kekerapan secara berlebihan. Dan satu lagi, untuk pastikan keberkesanan rawatan, pesakit disyuruhkan untuk ambil ubat setiap hari pada masa yang sama mengikut nasihat dan perbincangan bersama-sama doktor pakar. Satu lagi, pesakit juga dinasihatkan untuk tidak berhenti ambil ubat tanpa mendapat nasihat daripada doktor. Sebabnya setengah ubat ni dah ambil masa. Contohnya, ada yang sampai beberapa minggu untuk mula tunjuk atau berikan kesan terapeutik. Jadi kepada pesakit atau awam, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, boleh terus hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center MPCC di talian Webasto kami 1-800-88-672 Senin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga petang kecuali cuti umum. Okey, sekian itu saja perkongsian daripada saya. Kembali kepada artis di studio. Baik, terima kasih Safahatun Nusrihi, pegawai farmasi kita berkongsi berkenaan dengan penggunaan ubat dalam kecelaruan bipolar. Baik, kita ada dua kepakaran dekat sini, satu pegawai farmasi dan juga kita ada Prof Madya di sini untuk kita bercakap berkenaan dengan ini. Soalan juga yang saya ingin tanyakan kepada Prof berkenaan dengan pemberian ubat ini. Mungkin Prof boleh lanjutkan apa yang dikongsikan Safahatun dari segi penjelasan yang lebih terkhusus berkenaan dengan pengambilan ubat ini. So kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh rakan saya daripada bahagian farmasi ini betul ya. Di mana rawatan ataupun management untuk pesakit yang mempunyai bipolar ni kita biasa bercerahkan kepada biological, psychological, social, lifestyle, spiritual ya. Yang kita bincangkan dari segi ubat-ubatan tu adalah dari segi rawatan biological yang kita boleh kasihkan. Biasanya berbeza dengan mereka yang mengalami masalah kemurungan, nama ubat ni adalah antidepressant. Okey. Tetapi untuk mereka yang mempunyai masalah bipolar ini, nama ubat ini biasanya dipanggil sebagai mood stabilizer. Ya, ubat-ubat dipanggil mood stabilizer. So yang tadi Safiatul telah katakan seperti lithium contohnya dan ubat mood stabilizer yang lain memang diperlukan untuk pesakit mengalami bipolar ini. Tapi mungkin yang kita boleh kasih lagi the latest treatment untuk mereka yang mengalami masalah bipolar tersebut. Ubat-ubatan ni pun ada beza-beza juga ya. Kalau dari segi mood stabilizer ni ada yang once daily, ada yang twice daily. Ada yang mengantuk, ada yang tak mengantuk. Okey. Ya. Ada yang mungkin menyebabkan berat badan naik sedikit, ada mungkin tidak. So kita pun perlu personalizekan rawatan yang diberikan kepada pesakit untuk untuk membolehkan individu itu lebih senang untuk mengambil rawatan tersebut. Di samping tu kalau dia ubat makan tu pun ada beza-beza juga. Ada pil, ada kapsul, ada macam wafer di mana letak kat lidah terus dia nyah. Okey. Dan satu lagi yang terbaru sekarang ni ada ubat cucuk di mana mungkin kalau untuk individu yang sesuai menggunakan rawatan tersebut untuk bipolarnya, mungkin tak perlu makan ubat makan lagi dah. Cucuk sebulan sekali dah cukup dah untuk dia sihat. So ada banyak jenis rawatan biological yang kita boleh berikan kepada pesakit pada masa ini. Satu penjelasan yang cukup konkret dan juga penting untuk faham berkenaan dengan ubat ini. Baik Prof, kalau Prof katakan tadi berkenaan dengan kalaulah seorang ibu itu mengalami bipolar dan juga perlu mendidik anak mereka untuk tidur lebih awal dan biasakan. Persoalan yang bermain dekat fikiran saya, adakah bipolar ini ada kaitan yang terarah terus kepada berkaitan dengan keturunan ini atau bagaimana Prof? So kalau segi bipolar ni memang ada banyak kajian mengatakan bahawa jikalau individu itu mempunyai ahli keluarga yang mempunyai bipolar, kebarangkalian untuk dia punya waris mendapat bipolar lebih tinggi daripada rakyat biasa. Kalau peratusan untuk kita berdua, contohnya tiada apa-apa keluarga adalah 1% untuk mendapat penyakit bipolar. Tetapi kalau katakan ibu kita mempunyai bipolar atau bapa kita mempunyai bipolar, maka peratusan kita bukan lagi 1%. Dia mungkin meningkat sedikit. Ya? Kalau kedua-dua ibu bapa kita mempunyai bipolar dan ada kes sebegini, ataupun satu mempunyai masalah kemurungan, satu ada masalah bipolar, maka kita punya risiko lebih meningkat daripada yang tadi kategori 2 tadi tu. Di mana seorang ahli keluarga tu ada. So memang ada banyak kajian mengatakan bahawa boleh diwarisi. Tetapi kita bukan kata walaupun kita ada bipolar kita tak nak ada anak contohnya. Kerana kita tak tahu berapa risikonya. Kita tak ada bipolar pun kita ada peratusan 1 dalam 100. Ya? Mungkin kalau kita ada bipolar mungkin 5 dalam 100. Tapi itu bukan maknanya kita tidak boleh mencuba.
Tapi yang penting itu kita perlu peka bahawa risiko itu ada, maka kita perlu mengambil intervensi-intervensi tertentu untuk mengelakkan atau mengurangkan risiko kepada anak tersebut. So contohnya, satu dari segi didik dia mungkin tidur awal kan, ataupun tidur dengan sekata. Kita mungkin nak kurangkan trauma dalam kehidupan dia, because itu menyebabkan satu punca kepada penyakit ataupun isu kesihatan mental di kalangan orang yang berisiko. Contohnya, kita mungkin nak didik dia supaya jangan mengambil atau mencuba najis dadah. Kerana kalau dia ada risiko, maka kalau dia ambil najis dadah tersebut, mungkin akan menyebabkan dia punya bipolar tu datang awal daripada yang sepatutnya. Contohnya. So inilah antara beberapa benda-benda yang kita boleh buat kalau kita dah tahu risiko kita meningkat sedikit berbanding dengan orang lain. Baik, dan kita ada satu lagi soalan di Facebook bertanya berkenaan dengan bipolar ini kepada Prof. Kalau boleh kita lihat di kaca TV ketika ini, apakah soalan yang dikongsikan kepada Hi Prof, in what stage psychological treatment needed in bipolar patient, Prof? Treatment needed in bipolar. So itu yang kita bincangkan tadi itu, kalau dari segi biologi kita, rawatan ni ubat-ubatan, tetapi masih dalam rawatan yang sama, psychosocial treatment perlu diberikan juga. So psychological treatment tu kalau boleh diberikan bersama dengan biological treatment. Paling kurang supportive therapy, maknanya sokongan bersama dengan pesakit. Ya. Tetapi ada juga kajian menunjukkan bahawa mereka yang mengalami bipolar mungkin akan mendapat rawatan yang lebih dari segi bidang psikologi tertentu atau perawatan psikologi tertentu. Contohnya cognitive behavior therapy untuk masa dia murung contohnya. Ataupun kadang-kadang psychodynamic psychotherapy, satu jenis psikoterapi yang khusus yang mungkin lebih membincangkan isu-isu yang pencetus seperti trauma lama yang mungkin tidak dirawati. So ini juga mungkin boleh diberikan ke pesakit untuk memastikan supaya perjalanan dia untuk pulih tu lebih baik. Dan situ kita biasanya akan gabungkan perawatan biologi, perawatan psikologi dan juga isu sosial. Contohnya situasi rumah dia, keluarga dia contohnya, pekerjaannya. So mungkin ini pun perlu dilihat juga, memastikan supaya risiko dia semakin kurang dan supaya dia punya peratusan untuk pulih itu semakin meningkat. Baik, terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Baik, kita berehat sekali lagi. Anda jangan ke mana-mana. Anda yang nak ke tandas ke, nak minum air ke, silakan. Kita akan berehat dalam beberapa minit ini dan kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali, sudah memasuki slot yang terakhir ataupun segmen yang terakhir, minit-minit terakhir ini, ruang ini untuk kita lanjutkan perbincangan berkenaan dengan bipolar disorder ataupun gangguan bipolar. Tadi Prof. Madya ada mengatakan bahawa supportive therapy ataupun terapi sokongan ini, kalau saya buka balik apa yang saya baca daripada WHO berkenaan dengan bipolar disorder ataupun anxiety disorder ini, ada mengatakan bahawa social support is much needed untuk kesemua bipolar ataupun sokongan sosial ini sangatlah penting. Ini juga perlu diterangkan sebelum kita bergerak kepada gaya hidup dan sebagainya. Dalam soal supportive ini ataupun sokongan ini, apa yang perlu ditekankan khususnya mereka, mungkin anak ataupun kawan-kawan yang mengalami, apa sebenarnya yang mereka perlu lakukan? So yang penting sekali Hafiz, dari segi isu kesihatan mental ini yang semakin lama mendapat banyak perhatian. Tetapi di samping itu ada juga stigma-stigma ni. Yang pertama, sokongan tu perlu diberikan untuk pesakit sebegini daripada seluruh rakyat Malaysia. Maka dari segi yang pertama itu kita perlu kurangkan ataupun nyahkan stigma. Stigma mendapat rawatan, stigma diagnosa sebagai bipolar contohnya perlu diketepikan. Ya? Kerana kalau stigma itu tinggi, maka orang tak nak datang ke depan untuk mendapat rawatan. Di samping itu juga keluarga pun perlu faham ataupun perlu lebih peka jikalau anak mereka ataupun ahli keluarga mereka mempunyai masalah bipolar ini. Di situlah katakan supportive therapy ataupun supporting the individual. Sama dengan kawan-kawan juga ya. Di mana individu yang mengalami masalah bipolar ini, jikalau dirawat, insya-Allah boleh pulih seperti sedia kala. Saya ada beberapa pesakit contohnya, yang satu tu dah buat habis PhD dengan bipolar. Ya. Menjadi seorang pakar pensyarah di satu universiti. Ya. Seorang lagi ni dia ada masalah bipolar dan telah masuk dalam alam pekerjaan yang dipanggil satu corporate situasi. Maknanya individu tersebut walaupun diagnosa dia bipolar, tetapi boleh berfungsi pada tahap yang paling tinggi. Jikalau diberi rawatan yang sesuai.
maka tidak perlulah stigma akan individu tersebut. Kita faham bahawa mungkin peratusan yang berjaya itu memang kurang. Tetapi ini bermaksud individu yang mengalami masalah bipolar ini bukan semuanya tidak akan pulih. Bukan semuanya tidak akan menjadi dalam kehidupan mereka. Ada yang akan menjadi tetapi memerlukan rawatan, sokongan berterusan untuk individu tersebut. Prof, kalau dah dirawat sepenuhnya dan pulih sepenuhnya, kebarangkalian untuk mendapat kembali berapa tinggi? Ada juga. Di situlah yang tadi seperti yang ahli farmasi kita kata, dia pulih dengan penggunaan rawatan yang dia ambil, ubat-ubatan tu. Itu sebab katakan tadi bahawa kalau kita bincangkan individu tersebut kena bipolar umur 20, contohnya kita katakan common age about 20. Lepas tu kita katakan bahawa bipolar ni kalau dia ada banyak kali episod, dia perlu mengambil rawatan berterusan. Dia umur dia 20, hidup sampai katakan macam Tun Mahathir, 96 tahun masih, 76 years masih hidup ya. Kalau nak makan ubat hari-hari itu mungkin susah untuk dia. Dan di situlah kita katakan tadi bahawa ada rawatan-rawatan baru di mana mungkin perlu satu injection saja sebulan sekali contohnya. So masa itulah berbincanglah doktor anda kerana rawatan-rawatan baru ni dah ada kat Malaysia. Janganlah kita melepaskan peluang sebegitu kerana kalau dirawat dengan elok, macam contohnya kawan saya tu, yang pesakit saya yang tadi itu, satu dah jadi pakar di segi dah habis dia punya PhD, seorang lagi dah jadi ahli tokoh korporat. Maka di situ ada peluang untuk mereka ni untuk berjaya sebegitu. Baik Prof, kalau kita lihat tadi kepada tokoh-tokoh antara yang menghidapi bipolar ini, Winston Churchill, kita ada sebut Nabi Lovato, Britney Spears, artis-artis yang sangat terkenal. Kalau saya ingin kaitkan dengan gaya hidup, kalau kita melihat kepada golongan yang sering dikaitkan dengan bipolar ini adalah mereka dalam golongan selebriti, usahawan terkenal yang menjadi spotlight dunia ini. Adakah faktor-faktor ini juga penting untuk kita lihat dan bagaimana untuk kita atasi sebenarnya? Saya rasa dia punya kebarangkalian je kebetulan ya. Yang dapat bipolar tu ada dari segi kalangan sebegini. Tetapi dari segi lifestyle changes tu memang diperlukan. Macam kita kata biopsychosocial, lifestyle spiritual untuk perawatan ya. Lifestyle tu di mana kita mungkin mengelakkan alkohol dan jazadah, contohnya mengelakkan berokok. Kerana untuk masalah mood disorders ni akan mungkin menjadi pencetus untuk mendapat sakit tersebut ya. Dalam lifestyle modification ni juga kita biasa bincangkan dari segi makanan yang sesuai ya. Kalau individu itu mempunyai masalah mood, contohnya biasanya kita tak naklah makanan yang akan meningkatkan dan menurunkan mood dengan mendadak. Bergula terlebih banyak ataupun berlemak terlebih banyak contohnya. Yang keempat itu mungkin dari segi tidur yang kita bincang tadi lah. Perlu mengadakan sistem tidur yang lebih sesuai. So inilah antara beberapa lifestyle modification yang kita perlu fikirkan untuk individu tersebut. So memastikan bila dia dalam perawatan, dia punya tahap untuk memulih itu lebih tinggi. Kalau kita lihat seseorang ini, ada persoalan juga yang sering dibangkitkan untuk lebih penjelasan. Kalau katakan seseorang itu ideanya terlalu banyak kalau kita lihat. Dan kita lihat mungkin itu keadaan biasa. Adakah kalau seseorang itu punya idea yang sangat banyak, terlalu kreatif dan sebagainya, adakah itu salah satu tanda yang merupakan signal yang jelas bahawa ini mungkin ciri-ciri bipolar? Tidak. Kerana dia memerlukan yang tadi semua. Satu grup untuk dapatkan diagnosa tersebut. So tidaklah. Kalau tak kesianlah orang cerita ni Hafiz. Banyak idea-idea ni. Itu dikategorikan sebagai bipolar juga. Baik, bercakap juga dengan soal gaya hidup ini. Kita lihat kepada trend masa kini, khususnya anak-anak muda, anak-anak kita zaman sekarang ini lebih kepada teknologi, telefon pintar dan sebagainya. Mereka ini sering melihat perbandingan yang ketara dalam media sosial. Antaranya, mungkin kawan mereka dapat bercuti dan sebagainya. Kawan mereka ini dalam keadaan gembira melihat luahan dan sebagainya. Adakah ini menjadi satu faktor langsung yang boleh kita kaitkan dengan gaya hidup tadi? Kalau kita lihat dari segi kajian yang sedia ada risiko di mana penggunaan gadget berlebihan dan juga risiko dari segi penggunaan yang berlebihan itu boleh menjadi pencetus. Saya kasih dua contoh ya. Yang pertama dari segi cyberbullying. Selagi kalau ikut kajian, the longer that you are on your device, kebarangan lebih tinggi untuk mendapat masalah cyberbullying tersebut. Dan kita lihat bahawa cyberbullying boleh menyebabkan kemurungan. Kemurungan merupakan satu simptom daripada individu yang ada risiko untuk bipolar. So maknanya kalau ada risiko di situ dan kebetulan penyakit dia adalah bipolar, kita akan jumpa dia pertama kali dengan simptom kemurungan. Tapi kalau kita ikuti individu tersebut untuk jangka masa yang panjang, mungkin selepas itu hypomanic atau manic symptom akan terbit ya. Kalau dari segi penggunaan gadget berlebihan, satu lagi risiko adalah kurang tidur. Kita lihat anak-anak kita sekarang ni. Kalau kita biarkan dia dengan gadget tersebut, kadang-kadang tak tidur.
Kita dah tahu tadi risiko untuk mereka yang berisiko adalah masalah tidur. Maka boleh menjadi pencetus kepada individu seperti saya pernah jumpa 2-3 patient macam inilah dia punya first presentation untuk datang dengan penyakit bipolar tersebut, menggunakan gadget berlebihan atau bermain game dengan berlebihan sampai tak tidur, menyebabkan dia terdetik untuk mendapat penyakit ini kerana dia berisiko untuk mendapat penyakit tersebut. Penting ini Prof untuk kita bercakap berkenaan sebab kita faham dalam tempoh PDPR banyak masa di rumah ini mereka kerap bermain telefon ini. Baik Prof, mungkin pesanan akhir ini kepada ibu bapa apabila Prof bercakap berkenaan dengan penggunaan telefon ini, pastinya ramai ibu bapa yang risau sebab saya tahu kalau anak dah menangis ni ubatnya adalah bagi telefon. Ubatnya bagi telefon. Mungkin Prof boleh tekankan berkenaan dengan kepentingan penggunaan gadget dan juga kaitan bipolar ini. Kalau kita tengok dari segi perawatan yang sedia ada ataupun rekomendasi untuk penggunaan gadget, tidak direkomendkan atau digalakkan untuk anak-anak yang berumur pada usia rendah. Cuba cari cara lain untuk mengurangkan anak itu merengek contohnya. Because risiko dengan penggunaan gadget tersebut adalah di situ. There is a risk dengan menggunakan gadget tersebut. Kita faham bahawa ada kebaikan tetapi ada juga keburukan yang perlu kita fikirkan semasa menggunakan gadget tersebut. Penting jugalah. Dan pastinya kadang-kadang ibu bapa main handphone juga, anak-anak main handphone juga dan sebagainya. Baik Prof, sikit lagi kalau kita boleh kongsikan kepada semua berkenaan dengan bipolar ini khususnya dalam tempoh pandemik ini. Kalau kita lihat keadaan depression, anxiety dan sebagainya dan juga bipolar ini secara keseluruhannya. Adakah kalau kita lihat bahawa dalam keadaan ini bagaimana sebenarnya untuk orang awal dan dikaitkan juga kalau anxiety ini sering dikaitkan dengan katakan minum kopi ini menyebabkan mereka mengalami kerisauan melampau sebab kata jaga sebagainya. Dalam soal bipolar ini adakah kaitan langsung dengan pemakanan juga? Kalau dari segi pemakanan ada juga di situ yang di mana kita bincangkan tadi kalau dia mengambil stimulan tertentu sehingga menyebabkan dia tak boleh tidur contohnya. Ataupun terlalu aktif ya. Ataupun dari segi makanan yang menyebabkan mood dia naik dan tiba-tiba turun. Makanan bergula tinggi contohnya kan. Sugar rush sebab tu sugar drop. So makanan sebegini tidak begitu sesuai untuk mereka yang berisiko untuk mendapat penyakit emosi. Kerana dia akan mungkin boleh menjadi pencetus kepada isu tersebut. So inilah antara beberapa isu yang perlu kita fikirkan untuk mereka ini. Baik. Jadi ini bukanlah satu mitos kerana ianya ada dalam rawatan dan juga diagnosa yang dikongsikan oleh Prof. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Aminuddin, pakar perunding kanan psikiatri dan juga pengarah UMCAS berkenaan dengan gangguan bipolar. Banyak sangat ilmu saya dapat malam ini. Saya pasti anda semua dapat dan pasti penting untuk ibu bapa di pesanan hujung ini berkenaan dengan penggunaan gadget ataupun peranti tak kala dalam tempoh PDPR ini. Pantaulah anak anda dan juga minit-minit terakhir ini untuk saya inginkan pesan kepada anda untuk terus mendaftarkan diri anda dalam MySejahtera untuk mendapatkan vaksinasi dan kepada mereka yang sudah mendapat janji temu, jangan lupa jangan terlepas janji temu anda dan kepada mereka yang belum dapat tarikh janji temu anda boleh hadir secara walk-in di PPV yang terpilih untuk mendapatkan vaksin bagi umur 18 tahun sehingga 60 tahun. Baik, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah minggu depan akan lebih banyak topik yang menarik. Sekali lagi terima kasih Prof. Madya atas perkongsian dan juga kepada anda yang mengajukan soalan dan juga setia bersama kami dalam tempoh 1 jam ini untuk bercakap berkenaan dengan soal kesihatan kita. Baik, jaga diri anda. Assalamualaikum dan selamat malam.